Apa khabar murid-murid? Lama tak berjumpa. Okey, nama saya Mr. Q. Dan hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang topik tahun 4, iaitu tentang tumbuhan. Seperti biasa, like, share, subscribe. Saksikanlah. Okey, murid-murid, kita akan tengok topik tumbuhan tahun 4. Semakan terbaru ya. Mula-mula kita kena tahu bahagian tumbuhan. Okey, dalam slide ini kita nampak bahagian atas ialah pucuk, yang warna hijau, tepi tangan tu ialah daun, dan bawah sekali kita panggil dia akar. Right. Subtopik pertama ialah gerak balas tumbuhan. Kita nak belajar tentang gerak balas tumbuhan terhadap beberapa perkara. Terhadap cahaya matahari, terhadap air, terhadap graviti dan terhadap sentuhan. Seperti mana yang kita tahu, bahagian paling atas itu kita panggil dia pucuk. So pucuk ialah bahagian tumbuhan-tumbuhan yang bergerak balas ke arah cahaya. Okey, pucuk di atas itu selalu bergerak ke arah cahaya. Okey, next ialah bahagian pada sesetengah tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, sentuhan. Sentuhan apa dia? Daun. Okey, bukan semua daun bergerak balas terhadap sentuhan. Sesetengahnya sahaja, seperti Mimosa pudica ataupun Venus flytrap. Okey, dan akhir sekali ialah akar. Akar ialah bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap air dan tarikan graviti. Okey, so apa itu tarikan graviti? So, apakah itu graviti? Graviti itu ialah daya yang menarik objek ke arah bumi. Tarikkan ke arah bumi, selalu ke bawah. Itu sebabnya kenapa kita lompat, kita turun ke bawah. Okey, ini ialah satu bola keranjang dan saya akan menunjukkan macam mana bola tu bergerak apabila ia melantun. Dia akan ke arah bawah seperti ini. Bum, 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 bum. Kucing itu pun sudah takut, terkejut, hilang. Alright. Pertama, pucuk tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya matahari. Okey, inilah gerak balas yang pertama. Contohnya, jika cahaya berada di atas, pucuk tumbuhan akan bergerak ke atas. Dia tidak akan bergerak ke sana dan ke sini. Ke sana ke sini kan. Okey, kalau ia cahaya berada di sebelah kanan dia, apa terjadi? Pokok itu akan bergerak ke arah kanan dia. Okey, dia akan bergerak ke arah kanan dia. Okey, itu menunjukkan pucuk tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya matahari. Okey, di sini saya sudah sediakan satu video daun pokok semalu menguncup apabila disentuh. Apa itu menguncup? Tutup lah. Okey, menguncup. Okey, kita tengok. Apabila disentuh, apa terjadi kepada pokok semalu? Pokok semalu juga dikenal sebagai Mimosa pudica seperti saya cerita tadilah. Okey, so bahagian ini ialah daun. So daun bergerak balas terhadap sentuhan. Tapi bukan semua ya. Saya ingatkan lagi sekali, bukan semua daun. Sesetengah daun saja yang bergerak balas terhadap sentuhan. Seterusnya kita akan tengok akar tumbuhan. Akar tumbuhan bergerak balas terhadap air dan graviti. So, untuk yang pertama, akar tumbuhan bergerak balas terhadap air. Kita tengok, perhatikan gambar ini. Apa terjadi kepada akar? Akar tumbuhan itu bergerak ke sana. Sebab apa? Sebab air berada di situ. So akar itu memerlukan air. Fungsi dia ialah untuk mencari mana punca air. So kalau punca air di sebelah kanan, dia akan pergi ke sebelah kanan. Kalau punca air berada di sebelah kiri, dia akan pergi ke sebelah kiri. Dan tengok ni,
Akar tumbuhan bergerak balas terhadap graviti. So, gambar ini menunjukkan mula-mula satu tumbuhan yang diletakkan secara melintang. Okey, selepas meletak secara melintang untuk 4 hari, 5 hari atau seminggu, kita akan sepatutnya kita akan dapat perhatikan akar itu bergerak ke bawah. Sebab apa? Sebab graviti itu ialah daya yang menarik semua objek ke arah bumi. Okey, so itulah sebabnya dia turun ke bawah. Dan mungkin kamu akan tanya, cikgu, kenapa pucuk dia ke atas? Sebab pucuk bergerak balas terhadap, betul, cahaya matahari. Okey, subtopik yang seterusnya ialah fotosintesis. Okey, pertama sekali kita kena ingat definisi fotosintesis. So, fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Memang istimewa. Tumbuhan memang istimewa. Sebab apa? Sebab dia boleh buat makanan sendiri dengan hanya berdiri di situ. Tapi manusia dan haiwan tidak boleh. Kita perlu bergerak untuk mencari makanan. Okey, kalau kita tidak bergerak, apa jadi? Kita akan lapar, kita akan dahaga. Lepas 3-4 hari, kita akan mati. Okey. So, apa yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat fotosintesis? Dia perlukan cahaya matahari, dia perlukan air, dia perlukan karbon dioksida, dan akhirnya ialah klorofil. Okey, nampak tak saya letak warna yang berlainan, warna biru untuk huruf pertama setiap keperluan tu, CAKK. So, saya selalu ingatkan murid-murid saya, cak CAKK, cak macam mau ambil gambar. Mau ambil gambar tak? Cak CAKK. Okey, CAKK. So, cahaya matahari, air, karbon dioksida dengan klorofil. So, klorofil ni ialah bahan berwarna hijau pada daun tumbuh-tumbuhan. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ni. Gambar ni ada dalam buku teks kamu. Okey, so gambar ni menunjukkan klorofil. Sebab apa? Klorofil berwarna hijau. Okey, di dalam tumbuhan tu, dan dia berwarna hijau. Gambar rajah ini menunjukkan satu proses fotosintesis apa yang diperlukan semasa tumbuhan menjalankan fotosintesis. Pertama, dia perlukan cahaya matahari. Dan seterusnya karbon dioksida. Nampak tak CO2? CO2 tu sebenarnya ialah nama ringkas untuk karbon dioksida. Okey, lepas tu kita nampak bulatan itu, saya buatkan untuk menunjukkan klorofil. So, warna hijau itu ialah klorofil. Dan juga kita perlukan air. Salah satu, kalau kita tak ada salah satu, fotosintesis tidak akan berlaku. Maksud saya, kalau cahaya matahari tidak hadir, kita cuma ada karbon dioksida, klorofil dan air, kita tak mungkin, tumbuhan tak mungkin boleh menjalankan fotosintesis. Dia memerlukan 4 kriteria ini untuk menjalankan fotosintesis. Selepas menjalankan fotosintesis, hasil dia ialah kita akan dapat glukosa dan oksigen. Okey, tumbuhan akan membebaskan oksigen dan membuat glukosa. Okey, seperti kita belajar. Lepas kita belajar dan kita pergi periksa, kita nak tengok hasil dia. Sama ada kita dapat menjawab soalan tu atau kita tidak dapat menjawab soalan tu. Okey. So, hasil fotosintesis ialah glukosa dengan oksigen. Apa itu glukosa? Glukosa itu sebenarnya ialah gula ringkas. Okey, dalam slide ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut apa itu glukosa. Okey, so glukosa ni sebenarnya ialah gula ringkas. So, gula ringkas ini kalau kita gabungkan dia, kita tambah gula ringkas menjadi banyak, dia akan membentuk kanji. So, kanji ini disimpan pada bahagian tumbuhan-tumbuhan seperti daun, batang, akar, biji benih, bunga dan juga buah. Okey, so makanan itu disimpan dalam bentuk kanji. Okey, kanji itu disimpan dalam
batang, ataupun akar, ataupun biji, benih, buah, semua ni ada kanji. Seluruh badan tumbuhan itu ada kanji. Okey? Okey. Sekarang kita tengok formula untuk membuat fotosintesis. Karbon dioksida tambah air dengan kehadiran cahaya matahari dan juga klorofil akan membentuk glukosa dan oksigen. Itu glukosa dan oksigen ialah hasil fotosintesis. Okey, karbon dioksida, air, cahaya matahari dan klorofil ialah keperluan fotosintesis. Okey. Akhirnya kita nak perlu belajar tentang kepentingan fotosintesis. Kenapa fotosintesis penting kepada hidupan lain? Okey, sebab kalau tumbuhan tidak menjalankan fotosintesis, dia akan mati. Kalau dia mati, haiwan-haiwan dan manusia tidak dapat mencari makanan. Kita pun akan mati. So mereka sangat penting. Tumbuhan sangat-sangat penting untuk memastikan kemandirian spesies hidupan di dunia ini. Okey, so pertama ialah sebagai makanan kepada haiwan dan manusia. Kedua, dia membebaskan oksigen. Okey, so oleh itu dia membekalkan oksigen kepada haiwan dan manusia untuk pernafasan. Gambar yang kedua, gambar yang di tengah itu menunjukkan budak perempuan ini tengah menghidu. Okey, tumbuhan itu boleh tak? Boleh. Pertama, bau harum. Kedua, tumbuhan itu sedang membekalkan oksigen kepada manusia. Dan manusia akan membekalkan karbon dioksida untuk tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis. Okey? Saya harap semua murid-murid faham apa yang saya cuba terangkan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video seterusnya.